Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, selamat datang semua pelajar-pelajar. Okay, pelajar kelas mana ni? Kelas apa? Ini 5D dan semua SEM 5A, 5B, 5C lah kita offer. Okay. Pelajar-pelajar semester 5 lah. Okay, pelajar semester 5. Okay. Jadi terima kasih kepada Haji Jahidi. Okay, kerana menjemput saya petang ni, okay, untuk menyampaikan berkongsi ilmu tentang topik 3 dan juga 4 electrical machine, okay, iaitu berkenaan dengan AC generator dan juga AC motor. Okay, jadi sebelum ni saya ada buat perkongsian ilmu, okey, bersama pelajar-pelajar Encik Zaiham, okey, iaitu berkenaan dengan topik 1 dan topik 2, DC generator, dan topik kedua adalah DC motor. Okey, jadi ini kesinambungan lah. Okey, jadi hari ini adalah kesinambungan di antara topik 1 dan topik 2 lah. Okey. Dan sebelum saya masuk pada topik 3, okey, kita nak tengok balik. Okey, kita nak refresh balik untuk topik 1 dan topik 2. Okey, saya akan buka saya punya whiteboard kejap. Sekejap Mana whiteboard saya ni? Sekejap saya nak buka whiteboard saya dulu. Aiman, soalan. Aku kelas tak berhenti. Oh, Izam dah hantar yang baru. Dah dah. Kalau kau Tak pening. Sekejap. Cik Zaiham ada sekali ke dalam ni? Sekejap saya cari tak jumpa pula ni. Sekejap Okey, nampak whiteboard saya Kelas? Tak nampak, Cik. Nampak saya tulis tak ni? Tak ada share screen. Oh, tak ada show screen. Sekejap saya cuba sekejap Kalau ni tolong tengokkan. Sebab saya dah share dah saya punya whiteboard ni tapi tak nampak Dah Cik baru keluar. Ada keluar tak? Dia dah keluar dah. Dah keluar dah Saya tulis nama saya Zamri, nampak Ada. Okey.
Okey, jadi sebelum saya masuk topik 3 dan juga topik 4, kita tengok dulu topik yang pertama dan 2. Okey, saya dah Encik Zaham pun dah share topik tersebut pada dalam YouTube. Okey, kamu boleh tengoklah nanti. Okey, boleh minta pesyarah kamu masing-masing. Oh, dah tak boleh pula ni. Kita keluar. Masalah lah ni. Okey, nampak Okey. Nampak saya punya whiteboard? Kelas? Hilang balik je. Hilang balik. Mana nak buat ni? Sekejap Belum lah saya punya PC ni. Saya tak boleh share lah saya rasa kat sini. PowerPoint pun saya tak boleh share. Sekejap saya cuba Okey, nampak tak saya punya slide? Okey. Ada je ada. Okey, yang ni nampak? Yang ni nampak kelas? Nampak. Okey. Okey, kita tengok balik topik 1 dan topik 2. Okey, melibatkan DC generator dan juga DC motor. Ini topik 1 dan topik. Nampak apa yang saya tulis Nampak Okey. Okey, jadi untuk topik yang pertama dan topik kedua. Okey. Okey, kita tengok balik. Okey, yang pertama apa yang kamu lakukan untuk topik balik projek. Pakai baju pipi. Haji off mic lagi. Dengar Haji. Nak tolong Haji Jahidi off mic. Berapa jam? 1 jam. Sekejap saya rasa Haji ni dia tak tahu mic dia on ni. Ji. Hello? Haji? Haji, Yes. mic Haji on Haji. Cuba Haji try off mic Haji. Saya punya off sekali tak? Saya dah off. Okey. Okey, Haji dah off Yang lain dengar suara saya? Dengar je. Okey. Dengar je. Okey. Okey, untuk topik 1 dan topik 2, apa yang perlu kamu tahu? Yang pertama adalah dari segi formula. Okey, formula yang terlibat adalah EG ataupun EB. EG merujuk kepada generator, EB merujuk pada motor. Okey, sama dengan ini adalah pole, simbol flux, Z, N dan juga 60A. Okey, ini adalah rumus untuk topik 1 dan topik 2 yang kamu perlu tahu untuk kamu dapatkan EG dan juga EB. Okey, dia punya unit adalah volt lah. Okey, yang kedua adalah kamu perlu pandai lukis litar. Okey, kaedah pertama daripada equation, ini equation lah ni.
Okey, ini equation yang kamu perlu tahu untuk dapatkan EG dan juga EB. Okey, selain daripada itu kamu kena tahu, kamu kena tulis, kena pandai lukis lita. Okey, lukis lita untuk dapatkan nilai, ada dua kaedah lah. Okey, satu equation, kalau tak boleh melalui equation, melalui lukis lita. Okey, untuk dapatkan EG dan juga EB. Okey. Dan apabila kamu dapat soalan, kamu perlu pelajar mesti pandai tentukan sama ada itu adalah, okey, pelajar mesti tahulah bila baca soalan, pelajar tahu soalan tersebut merujuk kepada, pelajar mesti tahulah, mesti tahu soalan merujuk, okey, merujuk pada DC generator atau DC motor. Okey, ini kena tahulah. Okey, bila dah tahu barulah kamu akan menggunakan Ohm's Law. Nanti rujuk balik video saya ni, Ohm's Law, Kirchhoff Current Law dan juga Kirchhoff Voltage Law untuk buat pengiraan. Okey, dan yang ketiga yang penting, topik 1 dan topik 2 adalah power stage. Okey, power stage, di mana power stage ni kamu kena faham supaya kamu boleh dapat cari, dapat kira power losses dan juga efisiensi lah kecekapan dia. Okey, jadi ini adalah topik yang topik pertama dan topik kedua yang penting Agak ayat kelas. Senang. Okey, itu sedikit sebanyak tentang topik 1 dan topik 2 dalam electrical machine. Okey, hari ini kita akan pergi kepada topik 3 iaitu AC generator ataupun alternator. Okey, kalau ada soalan pelajar-pelajar boleh chat lah. Okey, sama ada boleh tanya soalan direct. Okey, ataupun pelajar-pelajar boleh chat lah. Okey, boleh chat, nanti saya akan menjawab lah soalan-soalan tersebut. Okey. Okey, untuk topik 3 adalah AC generator ataupun alternator lah. Ejaan dia adalah alternator. Samalah. Okey. Untuk AC generator ni, okey, kamu tak perlu lukis lita lah. Okey, topik 3 hanya melibatkan equation sahaja, persamaan sahaja. Okey. Secara teori kamu kena tahulah. Okey, secara teori kamu kena tahu construction and principle of AC generator ni lah. Okey, lebih kurang sama juga dengan AC DC generator. Okey, construction dia lebih kurang sama. Okey, dia ada stator dan juga rotator lah ataupun rotor. Okey, cuma yang berbezanya adalah dari segi kalau AC generator dia produce AC je lah, alternating current. Okey, kalau DC generator dia produce direct current, DC. Okey, itu perbezaan yang utama lah. Okey, selain daripada tu dia punya construction, kalau tengok dia punya construction, basic construction AC generator ni dia ada slip rings dekat sini. Okey, kalau dia adalah DC generator, dia ada commutator. Kalau kamu check balik commutator. Ini adalah DC generator lah. Okey, perbezaan dia dari segi construction tu lah. Okey, AC generator dia ada slip ring. Okey, jadi dia punya selain daripada itu lebih kurang sama, dia ada rotor, dia ada stator, dia ada armature, dia ada field. Okey, medan magnet. Okey, nanti kamu boleh tengok lah. Okey, tapi kalau kamu baca ni mungkin tak berapa faham. Untuk lagi faham lagi, kamu boleh search dalam YouTube. Okey, video bagaimana AC generator tu konsep dia macam mana. Okey,
Macam mana dia boleh produce AC tu, alternating current. Okey, boleh tengok dekat YouTube video lah. Okey, jadi video lagi senang faham lah. Okey, video lagi kalau penulisan ni mungkin agak sukar untuk faham. Okey, kalau kamu tengok video mungkin lagi senang konsep teori untuk AC generator ni. Okey. Okey, ni gambar rajah dia lah. Okey. Okey, untuk AC generator ada dua jenis. Okey. Satu adalah static field rotating armature generator. Okey, ni yang pertama. Okey, yang kedua adalah rotating field static armature. Apa maksud dia kat situ? Okey, maksud yang pertama ni, jenis yang pertama ni, okey, static field. Maksudnya field tu adalah medan magnet, okey? Medan magnet yang pegun. Okey, dan juga pergerakan armature ni lah, rotating armature. Okey, kalau kita tengok dekat sini, contoh dekat sini, ini adalah contoh untuk static field dan juga rotating armature. Okey, maksudnya medan magnet, okey, medan magnet dia ada utara selatan lah. Magnet utara selatan ini south dan juga north ni, dia adalah pegun. Okey, yang bergerak, yang rotatingnya adalah bahagian armature ni, bahagian sinilah yang bergeraknya. Okey, jadi medan magnet dekat kawasan magnet ni dia adalah statik. Okey, dan yang bergerak hanyalah armature. Okey, itu maksud jenis AC generator yang pertama. Okey, lebih kurang macam DC generator lah dia punya konsep dia. Okey, maksudnya dia adalah static field, okey, dan juga rotating armature. Ni contoh dalam gambar rajah ni lah. Okey, yang kedua ni gambar dia tak ada. Okey, yang kedua ni gambar dia ni. Okey, yang kedua adalah rotating field static armature. Maksudnya yang bergerak adalah, rotating dia adalah medan magnet. Okey, dan yang tidak bergerak adalah armature. Okey, maksudnya okey, kalau kita tengok yang rotating adalah, okey, kalau kita tengok gambar rajah ni, gambar rajah rotating field dan juga static armature ni, okey, dia ada field excitation, okey, dia ada rotor field, okey, ini yang bergerak ni lah, okey, dan dia juga ada stator field, ni yang tidak bergerak. Okey, maksudnya yang bergerak adalah rotor field ni, medan magnet dia rotor, dia bergerak, dia rotating. Okey, nanti kalau sempat nanti kita tengok video lah. Okey, mungkin kalau tengok video mungkin kamu akan lagi faham lagi. Okey, jadi untuk jenis yang pertama dan kedua ni ada kelebihan masing-masing. Okey, kalau tengok yang pertama ni dia low voltage generation. Kalau yang kedua dia high voltage generation. Okey, nanti kamu boleh baca apa kelebihan, okey, kedua-dua jenis AC generator tersebut. Okey. Jadi yang biasa digunakan dalam industri adalah yang ni lah. Okey, rotating field dan juga rotating field static armature generator. Yang nombor 2, jenis yang nombor 2. Okey, jenis yang nombor 2. Okey. Ada sebab-sebab dia lah. Okey. Boleh baca lah tu. Okey. Okey, ni construction untuk AC generator ada 2. Okey, silent pole, rotor dan juga cylindrical. Okey, ni teori kamu bacalah, okey. Okey, teori ni kamu boleh baca yang ni. Okey. Okey, cuma saya akan fokus kepada pengiraan lah. Okey, saya akan fokus pada pengiraan. Okey, kalau topik 3, okey, bila soalan tanya tentang AC generator secara automatik kamu kena tahu
rumus, dua-dua rumus ni. Ni penting ni rumus. Okey, ni ada silap sikit ni. Sepatutnya E-line sama dengan dia ada punca kuasa 3 dekat sini. Darabkan dengan E-phase. Okey, ni ada pembetulan sikit rumus ni. Okey, jadi E-phase. Okey, rumus yang pertama, okey, ini rumus yang pertama, ini rumus yang kedua yang kamu perlu tahu dalam topik ketiga ini. Okey, 2.22. Okey, ini adalah flux. Okey, ini adalah frekuensi. Okey, Z. Okey. Z adalah number of conductor. Okey, Kp adalah pitch factor. Okey, dia adalah pemalar lah. Okey, Kd adalah distribution factor. Okey, biasanya nilai Kp dan juga nilai Kd ni dia menghampiri kosong. Okey, dia menghampiri 1. Okey, nilai dia adalah sama dengan 1 lah. Kalau nilai dia tak diberi, kita boleh assume nilai Kp dan juga Kd adalah bersamaan dengan 1. Okey. Jadi kamu kena tahulah bila keluar soalan, okey, flux kena masukkanlah nilai flux, nilai frekuensi, nilai number of conductor, okey, dan juga nilai ini biasanya sama dengan 1. Okey. Okey, itu adalah okey, dan rumus yang ketiga yang kamu perlu tahu adalah rumus yang ni lah. F sama dengan pole darabkan dengan speed bahagikan dengan 120. Okey, biasanya F frekuensi merujuk kepada frekuensi bekalan lah. Okey, frekuensi bekalan dekat Malaysia ni F dia sama dengan 50 Hz. Okey. Okey, jadi kalau tengok dekat bawah tu 50 Hz electrical power generated at 50 Hz. Okey. Must turn at fixed speed depending on number of pole. Okey, number of pole P ni. Okey. Maksudnya N adalah speed dalam RPM. Yang ni N. Okey, jadi nak tahu N sama dengan 120 F bahagi P, betul? Okey, jadi kalau frekuensi dia adalah 120, frekuensi adalah 50. Okey, kalau dia cakap dekat sini to generate 50 Hz in two pole machine. Okey, P dia sama dengan 2. Berapa nilai dia? Cuba tekan kalkulator, saya tak ada kalkulator. Seorang pelajar tekan kalkulator, lepas tu beritahu jawapan dia berapa. Sama tak? Dapat 3,000 tak? Dapat 3,000. Okay, dapat jadi 3,000 RPM. Kalau boleh setiap pelajar ada kalkulator sendirilah. Ada keluarkan kalkulator untuk buat pengiraan ni. Sebab saya lebih fokus pada pengiraan. Okey. Jadi dalam AC generator topik 3, itu adalah rumus-rumus yang kamu perlu tahu. Okey, bila soalan melibatkan topik 3 AC generator secara automatik, hanya kamu kena tahu rumus melibatkan equation. Okey, kalau berbeza pula dengan kalau soalan tu topik 1 dan juga topik 2, okey, berbeza, kamu kena tahu equation dan kamu kena pandai lukis. Okey, topik 1 ada 4 liter, topik 2 ada 4 liter. Okey, campur dua-dua ada 8 liter yang kamu perlu tahu dalam topik 1 dan juga topik 2. Okey, agak susah sikit lah nak faham topik 1 dan topik 2. Okey, kamu boleh rujuk video tu nanti. Okey, tetapi topik 3 hanya melibatkan equation sahaja. Okey, dan juga teori lah. Teori kena tahulah. Okey, teori kena tahu. Okey, dan equation. Pengiraan hanya melibatkan equation. Okey, jadi kalau tiada final exam, ada penilaian alternatif.
Tak ada masalah lah untuk kamu ingat equation tersebut lah. Okey, melainkan biasanya kalau final exam, saya rasa final exam pun kadang-kadang dia akan disediakan juga equation. Okey, ini adalah rumus-rumus yang kamu perlu tahu. Okey, ini example, boleh kira lah. Okey, cuba kira. Okey, a 4 pole. Jadi 4 pole, kamu kena tahulah bila baca soalan secara automatik yang ini adalah P sama dengan 4. Okey, 60 Hz. Okey, secara automatik kamu tahu ni adalah F, frekuensi. Okey, what is the required rotation speed? Okey, berapa speed? Okay, jadi dia nak cari nilai N. Okey, jadi kamu tahu okey, F sama dengan P N bahagi 120. Jadi dia nak cari N. N sama dengan matematik lah ni. Okey, F darab 120 bahagi dengan P. Okey, jadi 60 Hz darab 120 bahagi dengan 4. Okey, dapatlah jawapan dia 1800 RPM. Tolong check betul ke tak sebab saya tak ada kalkulator. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, kalau tak ada saya teruskan. Okey, ini yang saya cakap tadi, KD dan juga KP. KD merujuk kepada distribution factor, KP ataupun KC merujuk kepada pitch factor. Okey, ini adalah rumus. Okey, rumus untuk KD dan juga KP. Okey, biasanya nilai dia menghampiri 1. Okey, nanti kita tengoklah soalan yang dia suruh kira nilai KD dan juga KP. Okey. Okey, tapi direct lah. Okey, M itu apa? Ini adalah sudut apa? Okey, alpha dan juga delta ni adalah sudut. Okey, M ni adalah M tu adalah nilai apa? Okey, nanti kita tengok nanti. M sama dengan ada 2A. Nanti kita tengok nanti contoh soalan. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, Z adalah number of conductor. Okey, ini adalah rumus-rumus dalam equation dalam topik 3. Okey, ini yang saya cakap tadi. Okey, ini rumus yang pertama, yang kedua tadi. Dan ini adalah rumus yang pertama tadi. Ini yang pertama tadi. Yang ni je lah, sama lebih kurang lah. Daripada atas ni dia boleh jadi yang bawah ni. Ini pun sama juga ni. Ini dia guna T. Okey, yang ini dia guna Z. Okey, tapi biasanya guna Z lah dalam soalan. Tengoklah bergantung pada soalan. Okey, bergantung pada soalan. Tapi biasanya soalan dia akan menggunakan rumus yang saya tanda ni. Okey. Okey, ini adalah contoh. Okey. Contoh soalan berkenaan dengan topik yang ketiga. Okey, direct lah secara automatik dia tulis dekat situ an alternator 3 phase. Secara automatik kamu akan tahu soalan ini adalah soalan berkenaan dengan topik 3, alternator AC generator. Okey, have to pole. Okey. P sama dengan 2, ini adalah P. Okey. 210 conductor. Okey. Conductor ini adalah Z lah. Kenapa perlu bagi pada 3? Okey, sebab dia AC generator adalah 3 phase. Okey, jadi kena tukarkan dia kepada per phase. Okey, kena tukarkan Z tu kepada per phase. Okey, kena bahagikan dengan 3. Okey, jadi dekat sini ada, saya rasa ni, cuba tengok sini, ni 210 ni dia tak bahagi pada 3. Cuba kira balik Z tu. Okey. Inside the armature winding and value of flux per pole is 17.5 milliweber. Okey, flux dia 17.5 milliweber.
Okay, the waveform for the machine is sinusoidal and the frequency to generate the voltage is 50 Hz. Okay, 50 Hz. Okay, assume that KD and KP is unity. Okay, unity adalah bersamaan dengan 1 lah. Okay, nilai KD dan juga KP sama dengan 1. Calculate the RMS voltage generate in a single phase. Okay, jadi rumus yang diberi ni E phase ni adalah per phase. Okay, bukan dalam 3 phase. Jadi dia perlu bahagi dengan 3 dekat sini 70 ni. Z dia sepatutnya 70. Cuba try calculator tengok dapat tak? Jawapan dia sama tak ni? 408 ni. Try kelas. Saya tak ada calculator nak try. 2.22 darab dengan KDKP 1. Okey, 50 adalah frekuensi. Okey, ini adalah flux. Okey, dan 210 ni betul ke 210 ataupun 70? Kalau kamu tukarkan 210 ni kepada 70 dapat ke 408? Kelas, tolong saya. Boleh tolong saya kelas? Kalau 70 tak dapat je. Ya? Kalau 70 tak dapat. 135.98. Okey. Jadi kalau 210 baru dapat 408. Ya je. Okey, jadi jawapan dia adalah 210 ni perlu tukar kepada 70. Okey. 210, saya kena ubahlah. Jadi jawapan dia adalah kat sini. Berapa tadi jawapan dia? 1 berapa? 35.136 je. 136. 136 volt. Okey, jadi E phase mesti dalam per phase. Okey, kena ingat dekat situ. Jadi Z tu kena bahagikan dengan 3. Okey, contoh ni salah lah. Okey, jadi tolong betulkan contoh ni. Okey, Z mesti dalam per phase. Okey, nanti double check balik lah dengan pesyarah kamu. Okey, saya rasa betul lah yang ni. Okey, jadi yang ini pun nanti kamu ubah kepada 136. Okey, E-line pun akan dapat jawapan yang berbeza. Okey. Seterusnya, next slide. Okey, ada example. Ada 2 example and then ada 1 exercise. Okey, kita buat 1 example lah. Okey, saya diberi masa sampai pukul 3.30 sahaja. Okey, jadi saya perlu cepat. Okey, jadi untuk AC generator ni kita cuba buat. Kita nak buat yang mana? Kita buat nombor 2 lah. Kita buat yang nombor 2. Okey, kita tengok nombor 2 macam mana cara nak buat dia. Saya akan tunjukkan satu persatu. Okey, a synchronous generator runs at 250 RPM. Okey, jadi ini RPM merujuk kepada speed. Okey, speed simbolnya adalah N. N generate voltage terminal EMF. Okey. 1990 volt, and then the frequency F adalah 50 Hz. Okey, terminal voltage ni adalah VT ya. V terminal lah. Okey. There are 360 conductors in a winding for a 3-phase star connection. Okey. 360 conductors. The distribution factor, okay, dia bagi nilai distribution factor dan juga nilai KP, okay, coil span factor ataupun pitch factor. Okay, unity sama dengan 1. Okay, jadi nilai KD dia bagi nilai 0.9598. Okay, KP dia adalah sama dengan 1. Okay, find number of pole. Okay, dia suruh cari yang pertama ni, dia suruh cari P.
P sama dengan apa? Guna rumus apa? Rumus yang terlibat adalah yang tadi itulah F sama dengan PN bahagi 120. Sekarang nak cari P. Okey, nilai N dia dah bagi dah. Nilai N dia dah bagi 250 RPM. Nilai F pun dia dah bagi. F sama dengan 50 Hz. Jadi berapa nilai P? Dapat berapa kelas? Tolong kirakan, saya tak ada kalkulator. P sama dengan 120 darab F bahagikan dengan N. Matematik 120 darab 50 bahagi 250. Berapa P dia? Pole dia berapa? 24 je. 24 poles. Okey, yang lain check saya tak ada kalkulator Okey, EMF per phase. Okey, EMF per phase. Apa tadi rumus EMF per phase? Sama dengan 2.22. Apa lagi rumus dia? Kelas? Yang ni. KD, KP, KD, KP, F dan juga Z. Okey, cuba masukkan. Kena ingat Z mesti Z sama dengan mana tadi Z tadi dia bagi tadi? Z nilai dia adalah 360. 360 mesti dibahagikan dengan 3. Ini pelajar mesti biasa lupa. Berapa 360 bagi 3? 20. 120. 120. Kena ingat. Okey, bila melibatkan per phase, EMF phase ni mesti kena bahagi dengan Z, kena bahagi dengan 3. Sebab dekat sini dia tulis konduktor dia adalah 3 phase. Okey, 3 phase star connection. Okey, jadi hanya masukkan nilai sahaja. Okey. Data tak ada cik? Oh, ada lah kan. Ada dekat situ. Saya tertinggal. Okey, bagus belajar ni, dia nampak. Okey, masukkan nilai tersebut. Berapa dapat? Unit dia dalam volt. Okey, cuba kira. Masukkan nilai KD, KP, F, theta dan juga Z. Berapa? Dapat? Flux ada jumpa. Dia tak bagi nilai flux. Macam mana dapat nilai flux? Okey, macam mana dapatkan nilai flux? Tak ada jawapan dia dekat sini. Okey, nilai flux tu dia tidak beri. Okey, kalau tengok soalan yang ni, flux per pole dia beri nilai. Okey, tapi untuk soalan nombor 2 ni dia tertinggal nilai flux per pole. Okey, soalan nombor 1 ni dia bahagi. Okey, soalan nombor 2 ni dia tak bagi flux per pole.
Okey, kalau tak bagi macam mana pula nak cari ni? Pakai rumus yang pertama P Zn per 60A. Rumus yang pertama. Okey, guna rumus yang pertama. Okey, saya rasa dia suruh cari flux dulu ni. Soalan dia ni. Okey, saya ulang balik saya ulang balik. Mana nak padam ni? Sekejap Sekejap Okey, guna rumus yang pertama tadi. E RMS sama dengan 2.22 darabkan dengan KD KP darabkan dengan flux darabkan dengan F, okey, darabkan dengan Z. Okey, betul ke? KD KPF terbalik sikit. Okey, betul lah ni. Okey, ini adalah rumus dia. Sekarang ni kita tidak tahu nilai flux ni. Okey, kawan-kawan cakap guna rumus yang pertama. Okey, jadi kalau nak cari flux, okey, flux sama dengan, saya buat kat atas ya, sama dengan E RMS bahagi, okey, 2.22 darab KD darab KP darab F darab Z. Okey, sorry ni yang ketiga Ini kita nak cari ini adalah yang ketiga. Yang kedua tadi tertinggal pula. Okey. Yang kedua cara dia adalah nak cari, sebab dia dah bagi ni 1990. Okey, 1990 itu adalah E line. Okey, sama dengan 1990 volt. Okey, jadi E RMS ataupun E RMS ataupun E phase sama dengan apa? Okey, guna rumus yang mana? Rumus yang nombor 2. Yang ni. Okey, guna rumus yang ni untuk kamu cari E phase. Okey, jadi E phase sama dengan E line bahagi dengan punca kuasa 3. Okey, jadi dekat sini, okey, dekat sini 1990 bahagi punca kuasa 3. Berapa nilai dia, kelas? Kalkulator? 1148 minus 9. 1148.9 volt. Okey, itu adalah EMF phase. Okey, jadi bila nak cari tukarkanlah. Jadi tukarkan dekat sini kan kita dapat E RMS ataupun E phase.
Okey, sama dengan 148.9 volt. Okey, cuba kira. Masukkan nilai tu. Okey, KD dia adalah yang ini. KP dia adalah 1. Okey, frekuensi adalah 50 Hz. Z dia adalah 360 bahagi dengan 3. Okey, nampak tak? Ada masalah tak? Cuba try kira. Kalau tak nampak boleh tanya Mungkin agak celaru sikit saya punya penulisan ni. Okey. Boleh tak yang nombor 2 ni? Dapat tak nilai? Okey. Nilai flux tu, flux unit dia mesti dalam Weber lah. Okey. Dapat tak nilai dia? Saya dapat 89.87 mili Okey. Weber. 89. 0.87 mili. Okey. Okey, jawapan dia 89.8 kan? Ya je. Mili Weber. Okey, itu jawapan dia. Okey, jadi untuk topik 3, itulah yang kamu perlu kuasai rumus-rumus tersebut. Okey, lebih kurang macam ni lah semua. Okey, saya tunjuk. Okey, nanti buatlah. Okey, kelas buatlah soalan nombor 1. Okey, lebih kurang saja cara dia. Okey, cuma nak pastikanlah. Okey, cuma kamu kena alert tentang nilai Z. Okey, nilai Z mesti perlu bahagi dengan 3. Okey, kalau nak cari E RMS ataupun E phase. Okey, ni EMF ni samalah. Okey, EMF tu voltage lah, electromagnetic force ataupun E lah. Okey. Okey, E phase ERMS tu samalah. Okey, benda yang sama. Okey. Itu sahaja untuk topik 3. Yang lain ni berkenaan dengan losses ni. Ini semua teori lah ni. Okey, ini semua adalah teori untuk losses ni, semua teori. Okey, ini sama. Jadi saya tunjukkan satu contoh sajalah. Okey, 2 contoh lah dekat sini. Okey, ini contoh yang ni dan juga contoh yang ni. Okey, ada 2 contoh yang saya tunjuk untuk kamu cover topik yang ketiga. Okey, iaitu berkenaan dengan AC generator. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini soalan-soalan dia dah maklum dah. Okey, and alternator. Alternator topik 3. Okey, a 3 phase 4 pole. Kita tengok yang example yang pertama ni, dia tulis dekat situ. Alternator secara automatik itu adalah topik 3. Jadi topik 3 kamu terus ingat pada equation dalam topik 3. Okey, dekat sini pun dia tulis synchronous generator. Ni AC generator lah ni. Okey, generator. Kalau tengok yang ni, exercise dekat sini, dia tulis dekat sini alternator ataupun AC generator. Dia dah direct dah. Untuk soalan nombor 3 dah direct dah. Dia dah beritahu siap-siap. Okey, dia dah beritahu siap-siap itu adalah AC generator ataupun alternator. Okey, jadi bila dapat soalan ni terus ingat pada rumus-rumus yang kita telah bincang tadi. Okey, jadi habis topik yang ke-3. Kita masuk topik yang ke-4. Okey, iaitu berkenaan dengan AC motor. Okey, saya share slide untuk AC motor. Okey, untuk AC motor ada 2 bahagian. Okey, untuk AC motor ada 2 bahagian. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan synchronous motor.
Yang kedua adalah 3-phase induction motor. Okey, nampak slide saya? Okey, untuk topik 4, okey, topik 4 adalah AC motor. Okey? Okey, kamu akan belajar tentang synchronous motor. Okey, kamu akan belajar tentang 3-phase induction motor. Okey, yang ketiga ni kamu akan single phase. Okey, jadi ini adalah topik 5 Topik 5 saya tak sentuh Topik 5 ni hanya teori saja. Kamu tidak melibatkan pengiraan. Okey, hanya melibatkan teori saja. Maksudnya kamu kena baca je lah, kena fahamkan teori tu. Okey, tapi topik 4 ini dah ada 2 bahagian. Ini adalah topik yang keempat. Okey, topik yang keempat. Okey, jadi kita masuk. Okey, yang banyak pengiraan adalah bahagian sinilah. 3-phase induction motor. Okey, saya tengok synchronous motor ni dia lebih kepada teori. Okey, saya tengok synchronous motor ni dia lebih kepada teori. Okey, jadi kita tengok sikit apa itu synchronous motor. Sama juga. Okey, dari segi physical construction dia lebih kurang sama dengan AC generator. Okey, ni nanti kamu baca lah. Okey, basic construction sama juga, dia ada stator, dia ada rotator ataupun rotor. Okey, sama juga. Cuma dekat sini yang pentingnya adalah, okey, kalau tengok dekat situ, AC synchronous motor range in size from substation horsepower. Okey, nilai horsepower dia tinggi lah. Okey, biasanya synchronous motor ni adalah motor yang besar lah. Okey, motor yang digunakan dalam industri adalah motor yang besar. Okey, jadi untuk synchronous motor ada 3 kaedah. Okey, 3 method. Okey, to start. Okey, macam mana nak hidupkan synchronous motor. Okey, sama ada dengan, okey, ada 3 method, 3 method: reducing supply frequency, external prime mover, okey, damper winding. Okey, ada 3 kaedah ni lah. Okey, nanti kamu baca lah. Okey, method ni pun biasanya akan disoal lah. Okey, dalam soalan teori untuk synchronous motor. Okey, ni teori lah. Okey, ni secara teori. Nanti kamu tengok. Okey, ni field excitation pun nanti kamu tengok. Okey, normal excitation. Cuma ni kalau kamu tengok nota ni, apa perbezaan di antara normal, under dan juga over excitation ni. Okey, dengan merujuk kepada nilai, okey, nilai IA. Kita tengok IA. Razor dia dekat sini. Okey, kalau over excitation, IA dia atas daripada V. Okey, merujuk pada ini lah. Okey, nanti tengoklah perbezaan di antara normal excitation, under excitation dan juga over excitation. Okey, ini pun biasa ditanya dalam soalan teori dalam soalan teori untuk topik synchronous motor. Okey. Okey, ini adalah rumus untuk power untuk synchronous motor. Okey, ini adalah perbezaan di antara synchronous motor dan juga induction motor. Okey, kita tengok. Okey, yang kita fokus pengiraan adalah topik 4 ni adalah berkenaan dengan induction motor ni. Yang ini yang banyak pengiraan. Okey, tapi kena tahu juga perbezaan di antara synchronous motor dan juga induction motor. Okey, dari segi yang pertama, dari segi kelajuan, speed. Okey, remain constant, NS. NS ni adalah synchronous speed lah. At all load. Okey, beban yang berlainan. Okey, beban load ni beban yang berlainan. Okey, kalau dia synchronous motor, speed dia akan constant. Okey, speed dia akan maintain walaupun beban dia berlainan. Beban dia tinggi ke rendah ke, okey, dia punya speed akan sentiasa constant. Okey,
berbeza dengan induction motor. Kalau induction motor, okey, kalau lagi tinggi load, okey, speed dia akan makin lama makin berkurang. Okey, itu adalah perbezaan utama di antara synchronous motor dan juga induction motor. Okey, maksudnya yang lebih bagus sekali adalah synchronous motor. Okey, tapi tengok dekat sini lah, construction dia adalah complicated. Okey, induction motor simple. Simple mungkin cost dia lagi murah. Okey. Itu adalah perbezaan dia lah, nanti kamu baca lah. Okey, power factor macam mana. Okey. Tetapi perbezaan utama dia adalah dari segi beban. Okey, kalau induction motor bila beban dia makin lama makin tinggi, okey, kelajuan dia makin rendah. Tapi kalau synchronous motor, kamu letak apa-apa beban pun, okey, kelajuan dia akan maintain, speed dia akan maintain. Itu adalah perbezaan di antara synchronous motor dan juga induction motor. Okey, ni dia comparison dia. Okey, ada banyak je lah. Yang tadi tu perbezaan utama tadi lah. Okey, tengok dekat sini, ni yang saya beritahu tadi ni. Speed can adjust. Speed is constant. Okey, nanti kita tengok NS ni merujuk kepada synchronous speed Ini adalah synchronous speed. Okey, ini adalah rotor speed NR ni adalah rotor speed. Okey, jadi kalau dia synchronous, okey, NS dia sama dengan NR. Rotor speed adalah rotor lah. Okey, rotor yang berpusing tu. Okey, itu adalah rotor. Okey, nanti kita tengok nanti dalam topik induction motor ni. Yang lebih detail lagi. Okey. Itu adalah subtopik pertama dalam topik yang keempat. Okey. Seterusnya adalah, ada soalan boleh tanya Okey, seterusnya yang banyak melibatkan pengiraan adalah induction motor, three-phase induction motor. Okey, tadi kita dah serba sedikit tentang synchronous motor. Okey, ini kita masuk three-phase induction motor. Okey, yang kita faham tadi, kalau dia adalah synchronous motor, synchronous speed dia NS sama dengan NR. Okey, ini adalah synchronous motor. Okey, tetapi kalau dia adalah three-phase induction motor, NS dia tidak sama dengan NR. Yang tadi inilah. Okey, nanti kita tengok nanti kenapa saya tulis tu penting tu. Kita tengok induction motor. Okey, three-phase induction motor, okey, physical structure dia lebih kurang sama. Okey, cuma ada three-phase three-phase. Okey, basic construction sama, dia ada stator, dia ada rotor. Okey, cuma bahagian induction motor dia ada rotor dia adalah jenis squirrel cage dan juga slip ring ataupun wound rotor lah. Okey, ada dua jenis. Okey, jenis dia adalah daripada perbezaan rotor tu lah. Rotor sama ada rotor squirrel cage ataupun slip ring. Okey, baca teori dia. Okey, sama juga construction dia ada stator. Okey, ni kamu baca dia ada rotor ataupun rotator. Okey, rotor ni yang membezakan squirrel cage dan juga rotor ni lah, ataupun tadi apa tadi? Slip ring tadi. Okey, ini adalah slip ring tadi, samalah. Slip ring. Okey.
Okey, ni construction dia, ni rotor dia lah. Jenis-jenis bentuk-bentuk rotor dia. Okey, ni squirrel cage rotor. Okey, kalau dalam bahasa Melayu dia sangkar tupai lah. Okey, bentuk dia sebab bentuk dia macam sangkar. Okey. Kamu boleh baca teori je lah. Okey. Kelebihan, okey, advantage. Okey, squirrel cage dan juga split ring rotor ni. Okey, jadi dekat sini dia ada synchronous speed, NS, ni saya beritahu tadi deh. Okey, rotor speed, ni NR rotor speed NR lah biasa kalau nak ni. Nak lebih faham lagi letak simbol dia adalah NR. Okey, sleep rules. Okey, untuk induction motor dia ada sleep Okey, untuk induction motor dia ada sleep. Sleep apa sleep? Dalam bahasa Melayu. Ni sleep. Gelincir. Okey, gelinciran. Okey, gelinciran tu apa? Okey, kalau synchronized speed, okey, dekat sini synchronized speed NS ni. Okey. NS, kamu kena tahu NS, perbezaan NS dan juga NR ni tadi. NS adalah synchronized speed, NR ni adalah rotor speed. Okey. Kalau dia adalah induction motor, kalau dia adalah synchronized motor, okey, kalau synchronized motor, okey, dia tak ada sleep secara teori dia tak ada sleep. Okey, kalau dia induction motor, okey, induction motor dia ada sleep. Okey, synchronized motor tiada sleep. Okey, kalau dia ada induction motor dia ada sleep Okey, induction motor dia ada sleep. Okey, jadi kita tengok dekat sini ada rumus pertama yang kamu jumpa. Okey, synchronized speed. Okey, NS sama dengan 120. Ni rumus yang tadi kita jumpa dekat AC generator tadi. Okey, NS ni merujuk kepada synchronous speed. Okey, rumus tadi kita ada jumpa kan, F sama dengan P N bahagi 120. Inilah rumus dia ni. Bila kita tukarkan dia kepada NS, dia akan jadi rumus yang atas ni. Okey. Jadi apa maksud synchronous speed? Is a speed at which the rotating magnetic field revolve. Okey. Nanti kita tengok perbezaan di antara NS dan juga NR ni. Okey. Okey, ini gambar rajah rotating magnetic field. 3 phase lah ni. Okey. Okey, ini teori je lah. Okey, cuma saya nak tunjukkan dekat sini. Okey, ini slip ni. Okey, yang kamu cakap tadi gelinciran ni tadi. Apa itu gelinciran slip? Is a difference between synchronous speed of the rotating stator field and the actual rotor speed. Okey, jadi slip S lah. Slip sama dengan NS, perbezaan di antara NS tolakkan dengan NR lah. Okey. Bahagi NS. Sorry, ni NR. Okey, tengok dekat sini ini adalah peratus slip Okey, peratus slip. Okey. Sama dengan NS tolak N bahagi NS, ni NR lah ni. Ini adalah rotor ni lah. Okey, darabkan dengan 100. Okey, jadi kalau slip, okey, slip dekat sini lah. Ni rumus slip lah. Okey.
Okey, kalau NS tolak NR is called slip speed. Okey, saya bagi analogi lah. Okey, tengok gambar rajah ni. Okey. Okey, kita tengok gambar rajah ni. Okey, pen merah ni merujuk kepada ini adalah NS. Okey, yang ini adalah NR ataupun NR tadi. Okey. Dan ini adalah perbezaan di antara NR dan juga ini adalah N slip. Okey, nampak tak? Okey? Nampak tak? Perbezaan, okey. NS ni, synchronized speed ni adalah speed yang paling laju sekali lah dalam satu motor tu. Maksudnya kalau dia synchronized motor tu, dia adalah motor yang paling bagus sekali. Okey? Okey, synchronized motor tu dia adalah motor yang dia paling bagus sekali. Dia boleh menghasilkan, maksudnya dia tak ada slip, dia tak ada gelinciran. Okey? Tetapi kalau induction motor dia punya nilai rotor yang berpusing tu, okey, rotor yang berpusing tu dia tak boleh ikut NS ni. Okey, maksudnya rotor dia sampai tahap sini je dia pusing. Output dia. Okey, dia tak boleh ikut sini. Okey, ini maksimum ni. Ini hal laju maksimum ni, NS. Okey, NS tu saya assume dia adalah hal laju kelajuan maksimum dalam satu motor. Okey, kalau dalam synchronous motor dia boleh sampai sini. Okey, tapi kalau induction motor dia boleh sampai sini saja. Sebab apa? Sebab dia ada slip. Okey, sebab dia ada slip ni dia macam losses lah. Okey. Slip ni lebih kurang macam losses lah. Maksudnya kelajuan rotor tu dia tak boleh laju. Okey, dia tak boleh laju sebab dia ada gelinciran, dia ada slip. Okey, itu maksud dia. Okey, maksud synchronous speed, synchronous speed, rotor speed dan juga slip speed. Okey, ni slip speed lah ni. Yang ni. Yang ni. Okey. Perbezaan di antara NS dan juga NR adalah slip speed. Okey, jadi dekat sini dah ada tulis when the rotor is stationary, N sama dengan kosong. Okey. Bila rotor itu adalah stationary, apa stationary? Pegun lah, pegun ataupun tidak bergerak. Okey, slip equal to 1 or 100%. Okey. Faham Bila rotor tak bergerak, motor tu tak bergerak, bila induction motor tu tak bergerak, maksudnya slip dia sama dengan kosong. Slip dia sama dengan 1. Okey, nilai slip yang paling besar sekali nilai slip adalah 1, yang paling kecil sekali nilai slip adalah kosong. Kalau nilai slip dia maksimum 1, rotor tu akan jadi pegun. Dia akan jadi statik lah. Okey, motor tu akan berhenti. Okey, kalau S dia sama dengan kosong, okey, dia akan jadi NR sama dengan hal laju rotor sama dengan hal laju synchronize. Okay, in an induction motor, the change in slip from no load to full load is hardly 0.1 to 3%. So that is essentially a constant speed variable. Okay. Nanti kita tengok kalau sempat ni kita tengok ada lebih kurang dalam 15 minit lagi kita tengok soalan. Okay, tapi kena ingatlah untuk induction motor rumus-rumus ni kena ingat. Okey, terutama sekali slip Ini slip, ini adalah peratus slip.
Ini adalah halaju slip. Okey, ini adalah analogi dia ni. Ni kena ingat ni. Okey, sekarang ni kamu sama ada ini adalah kelajuan motor Ini kelajuan induction motor, ini kelajuan synchronized speed, ini adalah kelajuan slip. Okey, ada soalan tak setakat ni? Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, ni rumus-rumus dia lah, rumus-rumus yang terlibat. Okey. Okey, ini untuk cari frekuensi. Okey, ini untuk cari frekuensi rotor. Okey, sebab apa sini melibatkan? Ini adalah halaju slip. Okey, nanti kita akan dapat ni lah. Akhir sekali kita akan dapat. S ni merujuk kepada, ini adalah slip lah. Okey, S ni merujuk kepada slip. Okay, when the rotor is stand still, okay, ataupun stationary. Okay, bila rotor tak bergerak, okay, bila rotor tak bergerak, pegon stationary, okay, nilai S sama dengan 1. Okay, dan halaju rotor adalah sama dengan 0. Okey, mungkin tak berapa nampak sangat, nanti saya tunjuk lagi satu contoh. Okey, saya tunjuk satu contoh. Okey, yang kita tahu tadi S slip. Okey, slip sama dengan synchronized speed tolakkan dengan synchronized rotor bahagi dengan synchronized speed. Okey. Okey. Bila NR sama dengan 0, NR sama dengan 0, ini adalah merujuk kepada rotor rotor speed ataupun motor tidak bergerak. Motor tidak bergerak ataupun stationary tadi dia beritahu tadi. Okey, NR sama dengan 0. Okey, bila induction motor tu berada dalam keadaan berhenti ataupun stop, okey, speed dia sama dengan apa? Okey, kita cuba selesaikan. Okey, sama dengan NS tolak NR tadi 0 kan? Bahagi NS. Sama dengan NS bagi NS sama dengan apa ni? Apa jawapan dia? NS bahagi NS. Jawapan dia adalah 1 lah kalau nilai dia sama kan? Okey. Jadi secara automatik kamu secara logiknya, okey, bila soalan tentang induction motor, okey, bila soalan tentang induction motor dia cerita motor ataupun rotor tersebut dalam keadaan pegon. Okey, secara automatik, okey, secara automatik nilai S dia kamu kena tahu sama dengan 1. Itu maksud nota tu tadi tu. Okey, itu maksud dia tu. Okey, kalau nilai NR dia sama dengan NS, apa akan berlaku pada S? Cuba buat. S sama dengan NS tolak NR bahagi NS. Okey, dia buka sini. NR sama dengan NS kan?
NS tolak NS bahagi NS sama dengan 0 bahagi NS. Apa jawapan dia? Berapa jawapan dia di sini? Kosong. Okey, jawapan dia adalah 0. Okey? Ini kena faham kena faham. Okey? Bila motor tu berhenti, secara automatik slip dia 1. Okey, slip tu nilai slip 0 hingga 1. Kalau kamu buat pengiraan nilai slip tu dapat 2, 3, salah lah kamu punya pengiraan tu. Okey, maksimum nilai S adalah 1. Bila nilai S sama dengan 1, motor tak bergerak. Okey, bila nilai slip dia 0.2, 0.1, 0.2, 0.3. Okey, maksudnya ada slip tu, okey, gelinciran tu ataupun geseran tu, okey, yang menyebabkan pergerakan. Okey, bila nilai rotor ni samakan dengan yang ni halaju maksimum ni. Kelajuan maksimum lah ni sebab dia dah kelajuan dia sama dengan kelajuan synchronous speed. Ini kelajuan maksimum. Kelajuan maksimum ni maksudnya kelajuan maksimum ni dia tak ada gelinciran lah. Okey, dia tak ada losses dekat situ, dia tak ada gelinciran. Okey, maksudnya dia tak ada halaju rotor dia sama dengan halaju synchronous speed dia. Jadi nilai slip dia sama dengan 0. Okey, kalau dia sama dengan 1, slip sama dengan 1, motor tak bergerak. Kalau slip sama dengan 0, motor tu bergerak dengan kelajuan maksimum iaitu bersamaan dengan synchronous speed. Okey, ni kena ingat Kena ingat apakah yang dimaksudkan dengan S sama dengan 1, slip sama dengan 1 dan juga slip sama dengan 0. Okey, sebab dalam soalan dia tak akan beritahu. Okey, dalam soalan dia tak akan beritahu S sama dengan 1. Dalam soalan dia tak akan beritahu S sama dengan 0. Tetapi dalam soalan dia akan beritahu okey, halaju rotor, kelajuan rotor sama dengan kelajuan synchronous speed. Okey, dalam soalan dia akan beritahu kelajuan motor pegun, motor tidak bergerak. Okey, bila motor tidak bergerak secara automatik kamu kena tahulah S sama dengan 1. Okey, bila motor bergerak dengan kelajuan maksimum, induction motor bergerak dengan kelajuan maksimum, S sama dengan 0. Okey, itu saya nak maklum kat situ lah. Okey, kena faham ni. Yang ini konsep ni kena faham betul-betul supaya nanti kamu boleh selesaikan permasalahan soalan tentang induction motor ni. Okey, seterusnya adalah rumus-rumus tentang rotor current ni. Ini biasanya rumus-rumus ni diberi lah. Okey, rumus-rumus ni diberi, tak boleh ingat lah rumus-rumus ni. Okey, sebab nak ingat pun memang banyak lah rumus-rumus ni nak ingat. Okey. Okey. Yang lain semua ni saya rasa tak ada apa-apa. Okey, kita pergi pada, ada 3 minit lagi, kita tengok pada contoh soalan. Okey, kita tengok pada contoh soalan yang melibatkan topik 4 ni. Okey, saya pun tak ada soalan nak ada pelajar-pelajar lain ada soalan? Okey, soalan ada pada saya hanyalah soalan tentang EOC ni. EOC saya tak tahulah EOC kamu ni sama ke tak. Okey. Kita tengok soalan yang keempat ni. Okey, saya tunjukkan satu contoh soalan yang keempat ni. Okey. Okey, soalan pertama, soalan kedua ni berkenaan dengan AC generator. Okey, ni dia dah beritahu dah, a 3-phase AC generator secara automatik kamu kena gunakan rumus-rumus yang ada dalam topik 3. Okey, ini soalan yang keempat, dia tulis dekat sini a 4 pole. Okey, pole dia 4 sama dengan 4, 3-phase. Okey, dia tulis dekat sini induction motor. Induction motor adalah topik 4
bahagian kedua yang kita belajar tadi. Okay. Has a star connected rotor. The rotor has a resistance of 0.1 ohm per phase and reactance 2 ohm per phase. The induced EMF between the slip ring is 100 volt. If the full load speed is 1460 rpm, calculate the slip. Okay, dia suruh kira slip. Rotor frequency FR. The EMF induced in the rotor per phase. Okay, rotor reactance and rotor current. Okay, kalau tengok dekat soalan ni, dia dalam soalan motor ni dia ada star connected, dia ada biasa ada apa sambungan star delta. Okay, apa yang kamu faham tentang star delta? Okay, saya nak kena tunjuk ni sekejap ni. Sebelum saya selesaikan soalan ni. Sekejap Sambungan star delta dalam AC motor. Okey, dah pukul 3.30 dah. Sekejap Okey. Okey, dalam soalan, okey, dalam praktikal nanti kamu, saya rasa esok ataupun lusa kamu akan buat praktikal AC dan juga AC motor. Okey, dalam AC motor sekejap Okey, dalam AC motor dia ada sambungan. Okey, sambungan star dan juga delta. Okey, dalam sambungan star, kalau kamu belajar tekno, star bentuk dia macam ni kan. Okey, dia ada R, red, yellow, blue, three phase lah. Okey, kalau delta macam ni. Okey, dia ada 3 phase. Sini ada R, R1, delta lebih kurang macam ni lah. Okey, macam ni lah. Okey, tetapi kalau dalam lab, okey, sambungan dalam lab kamu kena tahu Okey, ini adalah RYB, red, yellow, blue. Okey, ini adalah R phase. Sorry. Ini Y tanda, sini B tanda. Okey. Okey, jadi untuk sambungan star, okey, sambungan star kalau nak yang mudah, dia adalah sambungan di antara sini. Kamu kena sambungkan sini. Okey, ini adalah sambungan. Okey, RYB ini adalah phase. Phase yang pertama, phase yang kedua, phase yang ketiga. Phase yang pertama, phase yang kedua, phase yang ketiga, RYB ni. Okey, ini adalah sambungan untuk star. Okey, kalau sambungan untuk delta, nanti dalam lab nanti mungkin pensyarah kamu akan terangkan lebih detail lagi. Okey, kalau sambungan delta, okey, sini RYB, sini R tanda, Y tanda, B tanda. Okey, kalau dia adalah sambungan delta dalam motor, 3 phase induction motor ataupun dalam AC motor, okey, dia kena bersilang dekat sini. Okey, maksudnya R bersambungkan dengan Y tanda, Y cantumkan connect dengan B tanda dan B cantumkan dengan R tanda. Ini adalah sambungan delta dekat sini lah. Okey, kalau tengok dekat sini R cantumkan dengan Y tanda. Sini adalah Y tanda dekat sini. Sini adalah Y. Okey, Y sambung dengan R tanda. Okey.
Sini B. Okey, dah ada 3 ni kan. B sambungkan dengan R tanda. Okey, sini B. Okey, macam ni lah. Okey, nak mudah sambungan star dan juga delta, kalau ikut yang dalam nota kamu, dia akan buat macam ni. Ini dalam nota kamu ni, sambungan star, sambungan delta, ini dalam nota. Tapi dalam secara praktikal, okey, yang paling mudah kamu kena guna sambungan yang ini. Okey, sambungan untuk praktikal, secara praktikalnya lah. Okey, sambungan star yang, maksudnya kita follow yang ni lah untuk praktikal nanti kamu buat nanti. Okey, nanti apa-apa boleh tanya pensyarah kamu lah. Okey, itu untuk sambungan star delta. Okey, seterusnya adalah penyelesaian tadi itu Kita tengok kat mana tadi. Okey, kita tengok tadi ni soalan ni tadi ni dia nak kira apa? Okey, kita tengok penyelesaian untuk ini pelajar saya sebelum ni lah yang buat ni. Okey, kita tengok. Okey, soalan-soalan. Okey, contoh soalan topik 4. Okey, bila dapat soalan apa yang perlu kamu buat, kamu kena tahulah. Ini maklumat yang diberi lah. Okey, maklumat yang diberi P, okey, flux dan juga frekuensi dia lah. Okey, dekat sini dia beritahu sini. Okey, if rotor is stationary, rotor pegun, slip sama dengan 1. Okey, kalau dia full load, NR sama dengan NS. Okey, itu ayat tu ayat tu kena ni Okey, kalau dia full load, okey, kalau dia full load maksudnya, okey, sekejap saya ada call jap. Okey, kita tengok balik soalan tu. Okey, kita tengok balik. Okey. Okey, yang pertama sekali dia nak cari nilai slip. Okey, ini kita dah tahu dah ni rumus slip dia. Okey, slip sama dengan NS tolak NR bagikan dengan NS. Okey, NS, macam mana nak cari NS? NS rumus dia yang ni lah. 120 darab Fs bahagi P. Okey, 120 frekuensi dia adalah 50 bahagikan dengan pol adalah 4. Jadi okey, nilai NS mesti lebih tinggi daripada nilai NR. Okey, NR tadi berapa tadi NR? NR adalah 1460. Okey, NS ni adalah kelajuan maksimum tadi saya cakap tadi. Okey, kalau nilai NR lebih tinggi daripada nilai NS, maksudnya kamu buat pengiraan yang salah lah. Okey, fahaman kamu adalah fahaman yang salah, secara automatik salah lah. Okey, NS adalah kelajuan maksimum. Okey, jadi dekat sini dia tulis, okey, kelajuan slip, okey, ni rumus yang ni, sama dengan 1500 tolak 1460, okey, kelajuan slip adalah 40 RPM. Okey, slip, ni rumus slip. Okey, nilai slip mestilah di antara 0 hingga 1 maksimum. Okey, dekat sini nilai slip dia dikira 0.0267. Okey, itu adalah nilai slip. Okey, and then peratus slip darab dengan 100% lah. Okey, peratus slip darabkan dengan 100% akan dapat 2.67%. Okey, seterusnya dia ikut saja. Yang penting yang bawah ni bila dah dapat nilai slip, okey, yang bawah ni terus senang. Rotor frekuensi FR sama dengan S slip darab dengan Fs. Fs tu adalah 50 Hz lah. Okey. Source frekuensi.
Okay, and then yang ketiga dia suruh cari EMF induce. Okay, ni ada dalam rumus dalam yang telah diberi tu, hanya follow rumus tu sahaja. Okay, sampailah kepada rotoreactor. Okay, ni rumus-rumus ni semua dah diberi lah. Okay, itu sahaja untuk topik yang 4. Okay, iaitu berkenaan dengan induction motor. Okay, ada soalan? Ada apa-apa soalan? Kita pun dah lebih 10 minit dah ni. Okay, kelas ada soalan? Kalau ada soalan nanti mungkin boleh tanya pensyarah-pensyarah yang mengajar ataupun boleh PM saya lah. Okay, boleh PM saya bagi nombor telefon saya lah sebab saya pun terkejar-kejar juga ni. Okay, kalau saya boleh bantu, saya bantu lah. Okay, boleh. Ada apa-apa soalan, boleh tanya saya lah dekat talian ni. Okay, itu sahaja untuk hari ini yang sempat saya kongsikan bersama. Okay. Ada apa-apa soalan? Haji ada soalan, Haji? Satu lagi ada, Kak Latina pun ada, Kak Jumalia pun ada. Alamak. Okey, kalau tak ada apa-apa kita boleh Puan Latina ada soalan, Puan Latina. Terima kasih banyak share knowledge. Okey. Walaupun dalam cuti Itulah. Tuan Okey, Mahathir tak apa. pun nak tanya. Ya? Okey, mungkin semua boleh ni ke? Kita boleh ambil gambar ke sebelum saya close? Boleh Haji? Semua student boleh buka kamera. Okey, untuk majlis penutup ni. Kita ambil gambar ramai-ramai and then kita close lah. Boleh Haji Jaidi. Haji dah tak ada ke? Okey, pelajar-pelajar semua boleh buka kamera. Okey, untuk saya ni. Kita nak snapshot. Kelas. Oh, Zaiham pun ada. Ingat dah tak ada lah. Mana Haji? Mana Haji? Okey. Yang lain mana yang lain? Tak buka kamera pun. Okey, Zakwan. Terima kasih. Haji mana Haji? Hello? Okey. Okey. Kelas dah sudah. Okey, kelas, saya ucapkan terima kasih kepada Cik Zamri sebab dia dah bantu kita untuk kelas kita petang ni. Dan kepada yang dapat join petang ni, saya agak ambil nota tu. Dan nanti kita akan edarkanlah rakaman petang ni untuk semua yang tak hadir. Dan saya akan send link ni lah untuk rakaman ni. Okey, terima kasih kepada semua. Puan Jumalia ada, Puan Latina ada, Cik Zahir pun ada, Cik Zaini ada. Dan semualah yang hadir. Bukan saja 5D, tapi saya tengok ni ada 42 orang yang hadir. Dan terima kasih banyak pada Cik Zamri lah. Okey. Ada apa-apa lain nak tanya ke? Kelas kita hari ni ada lebih kurang 42. Okey. Kalau tak ada apa-apa, Cik Zaham, Puan Latina, Cik Zaini ke? Puan Jumalia ada ke?
Cik Zamri hari ni dia pakai saya punya MS Team sebab dia tak boleh masuk lagi kan. So saya kena gunakan MS Team saya lah untuk dia gunakan. Okey, kalau tak ada apa-apa itu saja. Dan terima kasih lah sekali lagi kepada semua yang dapat hadir. Dan kita tutup perjumpaan kita dengan tasbih kifarah lah dan surah Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih, Cik. Okey, terima kasih semua. Okey. Terima kasih Encik Zamri. Terima kasih, Cik. Okey. Terima kasih. Okey, come on.